Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaan nikmat daripada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala kesihatan dan keafiatan, dan di atas keizinannya kita masih lagi diberikan peluang untuk dapat kita menyambung semula pembelajaran dan pengajian berkitab kita. Moga-moga dengan istiqamah dalam kita mempelajari kitab Imam Nawawi dalam hadis 40 ini, menjadi dalam kitab Riyadhus Salihin ini menjadi salah satu asbab untuk kita mendapatkan syafaat daripada para ulama, termasuklah penulis kitab buku kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong pada hari akhirat di kalangan mereka sewaktu dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma amin. Baik, untuk malam ini kita akan menyambung untuk hadis yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, iaitu masih lagi berkenaan dengan sunnah memperbanyakkan dan meramaikan orang yang mengerjakan salat jenazah. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ni merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan semua kenallah Ibnu Abbas. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. 3 tahun lagi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, beliau lahir. Maknanya beliau lahir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun diutuskan menjadi rasul. Sebab Nabi duduk Mekah 13 tahun. Ya. Jadi masa Nabi hijrah ke Madinah, umur dia baru 3 tahun, tuan-tuan. Masa umur dia 3 tahun tu dia belum berhijrah ke Madinah lagi. Kemudiannya bila ayahnya Abbas, pakcik Nabi, berhijrah, barulah dibawa Ibnu Abbas pergi berhijrah ke bumi Madinah. Ya. Baik. Kalau tuan-tuan yang biasa pergi buat lawatan ke Taif, kalau menunaikan ibadat umrah, dekat Taif ada satu kubur Abdullah bin Abbas, dan ada satu perpustakaan Ibnu Abbas kat situ. Semua kitab-kitab yang berkenaan dengan beliau, ada satu maktabah atau perpustakaan yang besar yang menghimpunkan kitab-kitab beliau. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas ni dia umur dia panjang, tuan-tuan.
Masa zaman Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidina Muawiyah, dia masih hidup. Tapi dia tak nak join. Dia tak nak join mana-mana perang. Dan dia duduk dekat Taif itu, dan dia kata, aku nak menghabiskan diriku di sini dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya beliau dikebumikan di sana, ya. Baik. Dia kata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada mana-mana di kalangan lelaki atau perempuan termasuk juga yang mati meninggal dunia di kalangan orang Islam, lalu telah disolatkan kepada jenazahnya itu 40 orang lelaki yang tidak mensyirikkan Allah, yakni orang yang solat tu tak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, melainkan mereka semua itu akan dapat memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia tadi. Baik. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut tentang apa tuan-tuan? Tentang kelebihan 40 orang yang hadir menunaikan salat jenazah kepada orang yang meninggal dunia. Hadis minggu lepas kita bincang 100 orang. Hadis minggu ini sebut 40 orang. Jadi apa beza 40 dengan 100 tadi? Baik. Kalau 40 ni tuan-tuan, ulama kata mestilah 40 tu yang benar-benar orang yang tinggi iman dan kesalehan dan tauhidnya pada Allah. Sehingga kan Nabi letak syarat, dia tak pernah mensyirikkan Allah. Sama ada mensyirikkan Allah pada kepercayaan dia atau syirikkan Allah pada ibadat dia. Tak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Ni susah nak cari. Jadi kalau ada golongan-golongan orang yang soleh, 40 orang pun sudah mencukupi walaupun tidak mencapai 100 orang. Tapi kalau yang hadir itu kita tak tahulah, entah siapa-siapa pun kita tak kenal. Kita tak kenal pewatakannya, itu semua antara masing-masing dengan Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya kita nak yang hadir tu 100 orang. Itu beza dia. Ya, beza dia. Itu pun adalah ulama letakkan beberapa syarat. Kalau orang yang hadir dalam solat jenazah seseorang yang meninggal dunia tu, pertama orang yang bersih akidahnya, kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa pada Allah, dan yang ketiga adalah mereka itu di kalangan orang yang tak melazimi dosa-dosa besar, atau yang tidak zahir kepadanya perkara-perkara fasik. Maknanya dia tak buat perkara-perkara fasik yang dia masyhur dikenali kefasikannya dengan perkara itu, dengan perbuatan itu. Dan yang kelima, dia juga adalah di kalangan ahli-ahli masjid. Yang ini disebut sebagai golongan al-muawwidin, orang yang selalu berulang alik ke masjid 5 waktu. Yang tu kalau ada ciri-ciri kriteria yang seperti itu, ataupun dalam sebagai riwayat disebutkan, dan orang yang dikasihi, disayangi oleh orang-orang yang lain, terutamanya di kalangan orang Islam, sekurang-kurangnya 40 daripada ahli jiran rumahnya, memberikan persaksian dia ni orang yang baik. Jadi adalah syarat-syarat itu yang disebutkan oleh para ulama. Lalu kalau mereka yang seperti ini solat hadir ke atas jenazah orang yang meninggal seramai 40 orang, melainkan apa yang didoakan kepada si mati itu di dalam doa tersebut akan memberi syafaat kepada si mati tadi. Maknanya apa? Maknanya doa tadi itu Allah kabulkan, mustajabkan, dan Allah benar-benar berikan kepada si mati seperti mana yang didoakan. Allah tak akan tolak. Allah tidak akan menolaknya. Inilah kelebihan yang saya dah sebut pada tuan-tuan minggu lepas. Kita jangan miss berdoa. Bukan saja minta rezeki semasa kita hidup,
tapi minta juga rezeki selepas kita mati. Iaitu Allah Ta'ala menghadirkan orang-orang yang hadir, mengebumikan yang solat kepada jenazah kita itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dia yang pergi ke kubur tu tak kisahlah, beriman bertakwa tu tak menjadi penilaian, tapi yang menjadi penilaian utama yang solatkan ke atas jenazah kita tu. 40 orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Baik, ulama bincang apakah syafaat itu. Pertama, ada yang kata syafa'ahumullah tu maknanya Allah perkenankan doa orang yang mendoakan itu, dia akan dapatlah keampunan, keafiatan, apa yang disebut Allahumma ghfirlahu warhamhu, dilapangkan kubur, semua tu dia akan dapat. Yang kedua, ada yang kata syafa'ahumullahu fi, maknanya solat jenazah itu akan Allah jadikan sebagai pemberi syafaat kepada orang yang mati itu di dalam kuburnya. Jadi solat jenazah itu akan jadi syafaat. Jadi tak timbul isu sebahagian tempat dia buat solat hadiah. Lepas orang sembahyang jenazah, imam tu umum, kita buat solat hadiah pula 2 rakaat. Untuk apa solat hadiah? Kalau kita buat solat hadiah ini, semua ramai-ramai solatkan, dan bila kita tunaikan solat hadiah itu, kita sedekahkan pahala kepada si mati tadi, maka semua solat-solatnya yang tertinggal sepanjang hidupnya akan digantikan dengan 2 rakaat tersebut. Itu tidak benar. Mana boleh orang tinggal solat fardu ganti dengan solat hadiah? Solat hadiah tu katakanlah kalau kata buat pun dia solat sunat, dia bukan solat fardu. Mana boleh amalan sunat menggantikan amalan fardu? Tak boleh. Fardu tidak ada gantian melainkan dengan fardu juga. Dia tak boleh digantikan dengan amalan sunat. Habis tu macam mana kalau kita nak selamatkan si mati ni supaya dia duduk dalam kubur, dia dapat syafaat? Solat jenazah tadi. Cuma yang lebih baiknya jika 40 orang daripadanya yang hadir itulah di kalangan orang yang benar-benar beriman pada Allah. Barulah solat itu sendiri memberikan syafaat yang khusus, yang memiliki kelebihan yang tersendiri kepada si mati tadi, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada yang berpendapat syafa'ahumullah maksudnya pada hari kiamat si mati yang disolatkan 40 orang itu tadi akan termasuk di kalangan umat Nabi SAW yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Maknanya mereka ni adalah di kalangan orang-orang yang layak mendapatkan syafaat yang lebih awal. Sebab semua umat Nabi SAW akan dapat syafaat, cuma bezanya bila dia dapat. Jadi kalau dia disolatkan oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, maka dia layak mendapat syafaat itu pada hari kiamat lebih awal. Itu keistimewaan dia, ya. Baik. Wa an Marthad ibn Abdullah al-Yazani. Sebab tu tuan-tuan, para sahabat ni sebelum mereka meninggal dunia, kadang-kadang ada sebahagian mereka mewasiatkan supaya yang imamkan kepada solat jenazah mereka tu si fulan bin fulan. Mereka akan pesan, kalau aku meninggal, biarlah yang solat kepada jenazah aku fulan bin fulan, biarlah yang solat jenazah aku fulan bin fulan. Sebab apa? Sebab mereka kenal, di kalangan mereka kenal siapakah di kalangan mereka yang paling bertakwa. Jadi mereka memang semua sahabat bertakwa, tapi yang paling bertakwa tu dia nak yang itulah yang jadi imam. Sebab tu katakanlah kalau berlaku kematian, yang afdalnya yang jadi imam tu anak, kecuali jika anak tu dikenali kefasikannya.
Bila kita tengok anak dia keluar, waris dia keluar, alamak, kita kata dia ni memang terkenal dari segi kefasikan dia lah. Maka pada ketika itu yang afdal, yang mengimamkan salat kepada jenazah itu adalah yang lebih dikenali ketakwaan dia. Tapi kalau anak dia antara warisnya itu ada yang bertakwa, maka anak tu lebih afdal daripada imam-imam lain yang bertakwa. Kerana kalau anak tu sendiri solat, tuan-tuan bayanglah kalau anak kita sendiri solat kat kita, tak sama macam orang solat kan tuan-tuan. Bila anak tu solat, dia lebih rasa hubungan dia ketika dia solat tu khusyuknya lebih, dia teringat kat bapak dia, doa dia lebih, kesungguhan dia lebih, dia keikhlasan dia pun lebih. Sebab itulah jasa dia yang terakhir yang dia boleh buat sebelum bapak dia dikebumikan. Walaupun lepas tu bolehlah amalan lain dia buat lagi, tapi itu antara yang boleh dia buat sebelum mayat bapak dia disemadikan atau dikebumikan. Sebab tu yang paling afdalnya yang mengimamkan solat itu adalah di kalangan ahli keluarganya, kecuali kalau tidak ada di kalangan mereka yang bertakwa. Beriman tu ya, tapi yang dikenali sebagai takwanya. Tapi kalau kita tak tahu, tak kenal, tak apalah, bolehlah dia jadi imam. Sebab kita mana tahu takwa orang tu bagaimana, ya. Melainkan kalau kita kenal dari sudut kefasikannya, maka sebaiknya yang menggantikan solat itu adalah orang yang lebih bertakwa. Melainkan sekiranya dia dah bertaubat. Kalau dia dah bertaubat nasuha dan kita dah tahu dia ni seorang yang baik dan sebagainya, dengan taubatnya itu, maka pada ketika itu boleh untuk dia mengimamkan solatnya. Baik. Wa an Marthid ibn Abdullah al-Yazani qala kana Malik ibnu Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala al-janazah fataqalla an-nasu 'alayha jazza'ahum 'alayha thalathata ajza'in thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi thalathatu sufufin faqad aujaba. Daripada Marthad bin Abdullah al-Yazani. Siapa Marthad ni? Marthad ni seorang tabi'in. Dia kata ada seorang sahabat yang bernama Malik ibnu Hubairah. Malik bin Hubairah ni sahabat Nabi lah, di kalangan Ansar radhiyallahu an. Malik ibn Hubairah ni, dia jika dia nak menyolatkan ke atas jenazah orang yang meninggal, kalau dia tengok orang yang hadir solat tu sikit, tak ramai, kurang 40 orang, dia kalau 40 orang boleh buat saf 10, 10, 10 jadi 30, dan boleh buat saf yang terakhir 40, ataupun yang baris yang ke-40 10 tu dia boleh memenuhi, dipecahkan balik 12 12 12, dia boleh pecahkan balik lah, asalkan dapat 3 saf. Kalau dia ramai tak 3 saf pun tak apa tuan-tuan, sebab hadis sebut, pendapat para ulama kata kalau dia sikit, fataqallan nas, tengok perkataan ni sendiri disebut fataqallan nas, orang yang hadir tu sikit. Macam mana nak tahu sikit? Kurang 40, 10 orang, 20 orang. Tapi kalau 40 dan ke atas, 100 ke 200 ke, tidak disyaratkan 3 saf. Tidak disyaratkan 3 saf. Kalau dia buat masjid tu panjang 1 saf pun memadai. Kerana apa? Sebab kelebihan 40 tu sudah cukup. Ini isunya kalau sikit, 10 orang, 15 orang, 4 orang, 3 orang, imam seorang, jadi 3 saf. Seorang. Nak buat macam mana kan? Sebab orang tu terlalu sedikit, ya. Kalau orang dah keadaan sedikit, fatajazza, dibahagikan supaya menjadi 3 saf. Sebab tu dikatakan
Bila melihat orang yang sedikit, maka dibahagikan mereka kepada 3 baris. Kemudian Malik ibn Hubairah kata apa? Nabi bersabda, siapa yang disolatkan baginya 3 baris, maka aujab, dia pasti akan dapat kelebihan doa orang yang solatkan jenazah ke atasnya. Ingat kaedah ni. Kalau 40 orang, 100 orang ke atas, maka itu dah ada kelebihan dia tersendiri, tak disyaratkan 3 saf. Kalau nak buat 3 saf pun boleh, tak ada masalah. 3 saf pun boleh, tidak 3 saf pun boleh. Tapi kalau jumlahnya kurang dan sedikit, maka nak bagi si mati itu dapat kelebihan apa yang didoakan dalam solat tadi, maka buatlah 3 barisan saf. 3 barisan saf. Itu adalah yang paling baik. Sebab kita nak doa, dan kelebihan 3 saf itu adalah menjadikan bagi si mati tadi mendapat kelebihan doa tadi. Ada ulama kata kalau dia duduk seorang, katakan yang solat tu 4 orang, imam 3 orang. Kalau dia duduk seorang, ada yang ulama kata dia tak jadi saf, sebab seorang tidak membina saf, 2 orang baru membina saf. Ada yang syarat kata kalau dah 3 orang je ada pada ketika itu, apa yang dia kena buat iaitu 2 orang duduk belakang imam, seorang lagi duduk belakang 2 orang tadi. So dikira imam tu saf pertama, yang tu kedua, yang tu seorang. Tapi kalau ada yang ulama kata boleh duduk seorang itu kalau dah dalam keadaan darurat lah, dah tak ada orang sangat, maka itu pun sudah memadai, ya. Baik. Yang dimaksudkan aujab dekat sini, maknanya Allah akan memberikan keampunan dan menggugurkan dosa si mati itu, dan Allah Ta'ala akan memberikan asbab dengan 3 saf tadi supaya si mati itu dapat syafa'ah, supaya si mati itu dapat syafa'ah, ya. Baik. Tapi ada juga ulama membenarkan kita buat 3 saf, habis solat pula yang kedua 3 saf pun boleh juga, berulang-ulang kali, ya. Tapi sebaiknya kalau dia dapat kumpulkan ramai dan dia buat dengan 1 kali imam pun boleh. Cuma orang yang dah solat, ulama sepakat kata tak boleh solat lagi dah. Hanya siapa dah sembahyang jenazah, tiba-tiba jenazah katakan nak ke bumi di Negeri Sembilan, dia pun ikut sampai Negeri Sembilan, orang singgah masjid Negeri Sembilan, sembahyangkan pula. Dia yang dah sembahyang kat sini tak boleh sembahyang kali kedua. Kalau dia sembahyang juga tak sah. Sebab dalam hadis menyebutkan tidak boleh solat ke atas jenazah bagi orang yang sudah solat ke atasnya. Sebab solat jenazah ni dia tak sama macam solat fardu. Kalau solat fardu, kita dah sembahyang, kita tengok ada orang belum sembahyang, kita boleh ulang balik sembahyang fardu kita tu. Tapi solat jenazah tidak. Solat jenazah sebab dia fardu kifayah, bila dia dah buat, gugur dah ke atas dia tak perlu buat kali kedua lah. Jadi tak perlu ulang. Tapi kalau orang yang belum sembahyang, dia nak sembahyang, tak apalah. Itu tak jadi isu lah. Ni orang yang dah sembahyang lah, dia pun masuk pula join kali kedua, orang pula datang, dia join pula, itu tak boleh lah, ya. Kalau dia solat juga, maka solatnya itu tidak sah. Solat orang yang lain pula yang menjadi sah, ya. Baik. Okey, kita masuk apa yang dibaca di dalam solat jenazah. Habis kita di dalam bab berkenaan dengan bagaimana hendak memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebab tu kita kena faham syafaat dekat dunia. Dia ulama bahagikan syafaat ni ada 2 jenis. Satu syafaat dunia, satu lagi syafaat akhirat.
Ada syafaat yang kita boleh bagi dekat orang lain dekat dunia. Ada syafaat yang tak boleh kita dapat kecuali selepas mati. Yang syafaat lepas mati ni syafaat amal soleh, syafaat Nabi SAW, dan syafaat ahli-ahli syafaat di hari akhirat. Malaikat, orang soleh, orang syahid, yang itulah. Tapi ada di sana syafaat ketika hidup. Syafaat ketika hidup. Antara syafaat ketika hidup yang ulama sebutkan, yang kita tak tahu benda tu dipanggil juga syafaat. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nisa, Allah kata may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan dapat bahagian daripada syafaat yang baik tadi. Contoh syafaat yang syafaat masih hidup ni, misalnya contohnya, kalau seseorang itu solat seorang, dia solat fardu seorang, kita datang menjadi makmum kepada dia, atau kita dah solat, kita solat sekali lagi bersama dengan dia, itu juga dipanggil syafaat. Itu juga dipanggil syafaat. Ya. Maknanya kita membantu orang mendapat pahala berjemaah, itu disebut sebagai perbuatan memberikan syafaat. Itu satu. Nombor dua, termasuk jugalah perbuatan dalam memberikan syafaat apabila kita berkongsi. Dia apa saja berbentuk perkongsian. Berkongsi dengan seseorang itu di dalam sesuatu kebaikan. Misalnya contoh, orang tu membaca Quran, kita nak bagi syafaat pada dia, kita duduk di samping dia, dengar ayat Quran yang dia baca. Sebab bila dia dengar, dia dapat pahala baca, dia juga dapat pahala memperdengarkan orang yang mendapat pahala memperdengarkan Quran kepada orang yang mendengarnya. Maknanya dia dapat pahala sebab dia baca untuk bagi orang dengar, bukan sekadar dia baca untuk diri dia. So itu juga dikira sebagai amalan syafaat. Ya, macam ilmu. Tuan-tuan dapat ilmu, nak dapatkan syafaat, tuan-tuan kongsikan balik pada orang, itu juga dipanggil amalan syafaat. Itu dipanggil amalan syafaat dunia. Termasuklah amalan syafaat ni amalan jariah lah. Ya. Dan yang terakhir amalan syafaat itu adalah melalui salat jenazah. Baik, bacaan yang dibaca dalam salat jenazah, bertakbir 4 kali. Takbir pertama membaca suratul Fatihah. Ulama berpendapat, kalau orang tu lepas takbir pertama dia terbaca doa iftitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, dia terlupa, dia ingat macam semayang biasa. Kadang-kadang kita ni kalau dah biasa semayang, tak pernah tinggal doa iftitah. Kadang-kadang solat jenazah pun dibacanya juga, kan? Dibacanya juga. Maka Imam Nawawi sebut, pendapat para ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh membaca doa iftitah di dalam solat jenazah. Sebab apa makruh? Sebab doa iftitah ni kita baca dalam solat fardu kerana kita nak memuji Allah, kata pendahuluan, kata alu-aluan. Sedangkan solat jenazah kita bukan nak menyembah Allah, kita nak minta pada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada si mati. Tujuannya kita nak doakan kepada si mati. Sebab tu dia tidak ada rukuk, dia tidak ada sujud, dia tidak ada i'tidal. Maka sebab itu kalau dia terbaca, dimaafkanlah. Tapi kalau dia sengaja baca, makruh hukum dia. Hukum dia adalah makruh. Ya. Baik. Jadi lepas angkat takbir tu boleh baca a'udzubillah, boleh baca.
Tapi terus dia baca surah Al-Fatihah. Ya, itu pada rakaat yang pertama. Baik. Ada juga orang tanya, kalau lepas baca Fatihah, dia baca pula surah. Terlajak lepas Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca pula kan. Yang tu pun sama juga. Ya. Kenapa? Ialah kan bukankah kalau boleh baca Fatihah, kenapa tak boleh baca surah lain? Bukankah surah Fatihah itu juga surah? Bukankah surah Fatihah itu juga surah? Ulama juga kata makruh, sebab bila kita baca surah-surah yang lain, pertama dia bercanggah dengan kaifiat solat jenazah. Yang kedua, dia akan memanjangkan solat. Sedangkan tujuan di dalam solat jenazah adalah mempercepatkan pengurusan jenazah, tidak memanjangkannya. Kalau kita nak hadiahkan pahala tu nanti kemudian lah. Ya, adapun di dalam solat itu tujuannya kita nak menyegerakan. Habis tu kenapa Fatihah dibolehkan? Disebabkan kerana surah Al-Fatihah dia memiliki keistimewaan yang tersendiri ke atas semua surah-surah yang lain. Ya. Baik, saya ada baca satu kitab yang ditulis rahsia kenapa surah Fatihah dikekalkan dalam solat jenazah. Kalau ikutkan solat jenazah ni kita nak doa pada si mati je. Ya. Tapi kenapa ada bacaan Fatihah, lepas tu takbir kedua ada selawat kat Nabi SAW, takbir yang ketiga baru kita ada doa. Begitu juga takbir yang keempat. Sebab antaranya surah Al-Fatihah ni dia adalah surah ruqyah atau surah waqiah. Surah untuk meruqyahkan orang yang sakit, dan surah untuk waqiah, melindungi orang yang hendak ditimpa kecelakaan. Tak ada kesakitan lebih sakit daripada orang yang mati. Kalau orang kena sengat dengan kalajengking, kena sengat dengan binatang berbisa, sakit. Tapi mati jauh lebih sakit daripada itu. Mati jauh lebih sakit daripada itu. So, suratul Fatihah antara rahsianya kerana nak meringankan rasa sakit walaupun ruh tu dah berpisah daripada jasad. Itu salah satu daripada rahsianya, selain daripada kerana ia adalah ibadat yang disyariatkan, dia sunnah Nabi yang Nabi buat. Yang keduanya, dalam surah Fatihah kalau tuan-tuan tengok, dia ada sebut tentang hidayah. Tentang apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis. Dalam riwayat hadis menyatakan bila jenazah tu dah dimasukkan ke dalam liang lahat, sebelum malaikat datang Munkar dan Nakir, syaitan akan mendahuluinya. Syaitan akan mendahului. Bukan syaitan datang semasa dia nak mati saja, bahkan setelah sewaktu dia berada di dalam kuburnya juga. Datang tu kali yang terakhir untuk berpesan kepada si mati supaya dia memilih selain daripada agama Islam. Ada riwayat yang dinukilkan menyebutkan tentang hal itu. Maka sebab tu kalau kita tengok lepas jenazah dah disemadikan, dah dikebumikan, Nabi duduk di samping kubur. Dalam hadis sahih Nabi kata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Minta ampunlah dosa kepada saudara kamu supaya Allah ampunkan dosa dia, sebab dosa tu yang menyebabkan dia gugup untuk jawab soalan dan menyebabkan dia kena seksa nanti. Dan mintalah supaya Allah tetapkan hati dan lidahnya supaya dia boleh sebut la ilaha illallah masa dia nak jawab soalan Munkar dan Nakir.
Sebab tu dalam surah Fatihah dia mengandungi ayat minta ketetapan di atas hidayah. Itu di antara das. Adapun takbir yang kedua, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai tawassul. Tawassul dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan asbab selawat itu si mati ini doa kan. Kan Nabi ajar kita setiap kali kita nak berdoa, kita kena apa? Selawat. Supaya doa yang kita doa tu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimustajabkan oleh Allah. Baik. Takbir yang ketiga mendoakan kepada si mati. Takbir keempat adalah doa untuk umum, orang yang hidup dan juga orang yang mati. Ada dua doa lah, ya. Baik. Tuan-tuan kena faham, 4 takbir di dalam solat jenazah ni, dia ulama bincang apakah 4 takbir itu rukun, ataupun rukun tu hanya takbir yang pertama sahaja. Itu pun ulama bincang, ya. Kalau ikutkan 4 kali takbir itu adalah rukun bagi salat jenazah. Cuma yang rukun tu adalah lafaz Allahu Akbar, bukan angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat sahaja. Lafaz Allahu Akbar itu yang menjadi rukun, ya. Baik. Kemudian termasuklah bacaan Fatihah, selawat dan juga doa. Baik. Kemudian kita tengok hadis di sini. Wa an Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabr wa min adzabil nar hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Baik, apa maksud dia? Abdurrahman bin Auf bin Malik radhiyallahu an berkata, ketika Nabi SAW solat ke atas satu jenazah, aku dengar Nabi baca doa ni dan aku hafal. Ya, aku hafal. Dan di hujung doa itu kata Abdurrahman bin Auf, masa aku dengar Nabi baca doa ini kepada si mati yang meninggal, kata beliau, aku berharap kalau yang mati itu adalah aku, sebab nak dapat kelebihan solat, nak mendapat kelebihan doa Nabi ke atas mereka yang telah meninggal dunia. Jadi saya terlupa sebut pasal syafaat tadi, tuan-tuan. Kalau orang beriman 40 orang atau 3 saf atau 100 orang, tapi kalau siapa yang meninggal di kalangan umat Nabi SAW, yang solat jenazah ke atas dia adalah Rasulullah SAW, yang tu confirm dapat syafaat. Walaupun baginda seorang, walaupun baginda Nabi SAW seorang diri sembahyang jenazah kat umat dia misalnya, tanpa ada makmum yang lain, melainkan orang yang mati itu akan mendapatkan syafaat, ya. Itu antara doa-doa ni, doa yang masyhur lah, ya, yang kita selalu baca di dalam solat jenazah. Baik, so. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi Allah, kita akhiri untuk kuliah dengan sedikit berkenaan dengan saya sebut tadi tentang rukun, rukun bagi solat jenazah, supaya orang kita tahu jugalah berkenaan dengan rukun. Sebab kadang-kadang ada orang tanya, kenapa ada solat dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu lain, solat kita lain, ya. Sebab ulama ada khilaf dalam bab ni. Cuma dalam mazhab Syafi'i, rukun bagi solat jenazah tu ada 7.
Ini ada 7. Yang pertama mesti kena niat lah. Niat nak solat jenazah lah. Yang kedua, solat jenazah tu mesti kena qiyam. Siapa yang solat jenazah dalam keadaan duduk sedangkan dia mampu berdiri, tidak sah solat jenazah dia. Adapun duduk kat kepala ke kat pinggang jenazah perempuan tu sunat. Itu sunat. Yang penting dia berdiri. Sebab itu pernah sekali itu berlaku, imam tu terconfuse. Patutnya jenazah perempuan duduk kat tengah pinggang, dia duduk kat kepala. Jadi bila habis sembahyang, makmum tak berani tegur imam masa tu. Lepas habis sembahyang boleh tegur. Macam mana imam? Ini perempuan, imam duduk belah kepala. Imam pun dah giling kepala dah. Jadi esoknya dia orang tanya soalan lah kat saya. Baik. Sebab bimbang kalau tak sah kezian jenazah tu. Tapi tu sunat lah. Yang penting dia berdiri lah. Cuma jangan dia duduk depan jenazah. Kalau duduk depan jenazah, dia elok jadi jenazah. Maknanya imam tu duduk depan jenazah, jenazah belakang dia. Yang tu tak sah lah. Dia kena duduk belakang jenazah. Baik. Yang kedua. Yang tiga, kena 4 kali takbir. Semua mazhab sepakat 4 kali takbir. Tak ada kata 3. Cuma adalah sebagian mazhab dia bagi 5 kali takbir. Tapi majoriti kata 4 lah. Yang keempat, Fatihah wajib baca rakaat takbir pertama, selawat rakaat kedua, rukun nombor 6 doa kepada si mati, rukun nombor 6, dan rukun nombor 7 adalah salam, adalah memberi salam yang pertama. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia sunat bagi salam pertama, salam yang kedua. Tapi kalau dia bagi yang pertama saja sah. Yang kedua tu sunat. Ya. Tapi kalau lepas takbir keempat dia tak tahu nak baca doa apa, tak apa, tu bukan rukun. Sebab kadang-kadang orang tu dia hafal Allahumma fillah warhamhu wa'afi wa'fu anhu, takbir keempat dia tak tahu nak baca apa dah. Patutnya boleh baca Allahumma la tahrimna ajrau, tapi dia tak baca, sah solat jenazah dia. Yang penting takbir ketiga tu dia kena doa kepada si mati, ya. Kalau tak salah solat jenazah dia tu. Paling kurang kena hafal Fatihah, selawat dan doa kepada si mati seringkas yang boleh. Kalau dalam mazhab lain lepas rakaat keempat takbir keempat dia tu bagi salam. Waktu saya perasan kalau siapa perasan kat Masjid Nabawi, Masjid Haram, lepas takbir keempat ni Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kata kejapnya. Kalau kita Allahumma la tahrimna kan, dia tak baca dah. Sebab yang doa nombor 4 tu diorang baca dalam takbir nombor 3, dia jamakkan terus. So takbir keempat tu habis je terus bagi salam. Itulah beza dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i keempat tu dia bagi ruang lagi berdoa. Lepas doa tu baru bagi salam. Baik, wallahu alam. Nanti kita sambung hadis yang kedua berkenaan dengan bacaan di dalam salat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.